مخي به كأن قد مخى به لغير عرض وألا يكون من مغلظ وألا يختلط بأجنبي. وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف baca balik. وحاصل مسألة الدم تفصيل. Jadi kesimpulan masalah darah ni tafsilnya seperti berikut. فإن كان من نفسه وكان قليلا Kalau darah itu darah sendiri وكان قليلا dan darah itu sedikit, عفي عنه بشرط ألا يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه. ini daripada dirinya, darah diri dia, syaratnya sedikit. Maka apa syarat dia? Bisyarti ألا يختلط بأجنبي. dia tidak bercampur dengan ajnabi. Jadi darah sendiri tidak bercampur dengan ajnabi. Kemudian لم تمس الحاجة إليه. jadi yang dimaksudkan dengan ajnabi itu adalah apa? Adalah yang tidak ada hajat kepadanya. Nanti kita akan terangkan. Kemudian وإن كان كثيرا عرفا عفي عنه بشرط ألا يكون بفعل فاعله. Okey. وألا يختلط بأجنبي وألا يجاوز محله وهو ما يغلب إليه السيلان من البدن وما يقابله من الثوب. Lagi. وألا ينتقل من المحل الذي استقر فيه عند خروجه. Seterusnya وإن كان من غيره عفي عنه بشرط أن يكون قليلا. dengan syarat dia itu sedikit. Kemudian وألا يعصي بالتدمغ به. apa dia? بالتدمغ به. Apa dia? Wa illa apa? وألا يعصي. Bitadammuhi bihi. Lagi. بالتدمغ به كأن تدمغ به لغير غرض. وألا يكون من مغلظ وألا يختلط بأجنبي. وهذا التفصيل إذا كان الدم يدركه الطرف. Seterusnya فإن كان لا يدركه الطرف المعتدل عفي عنه مطلقا ولو من مغلظ ولو اختلط بأجنبي. Seterusnya والصديد وهو ماء رقيق مختلط بالدم قبل أن يغلظ. والقيء كالدم فيما ذكر لكونه دما مستقلا إلى نتن وفساد. lagi. واعلم Seterusnya baca. واعلم أن الفسيق Bas. Wa anal masih. Fasih. Fasih ni dia nak bahaskan tentang masalah apa ni, kamasin. Sebut dalam tuzin. Jadi khulasah yang dinyatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dibahagikan kepada darah sendiri dan darah ajnabi. Kalau kita perhatikan syarat yang serupa ni adalah apa?
tidak bercampur dengan ajnabi. Kalau bercampur dengan ajnabi, sama ada darah sendiri ataupun darah ajnabi, maka tidak dimaafkan. Faham? Sama ada darah sendiri ataupun darah ajnabi, maka tak dimaafkan secara mutlak. Darah nyamuk tu bercampur dengan benda ajnabi, darah sendiri bercampur dengan benda yang ajnabi, maka tak dimaafkan secara mutlak. Dan ada surah yang mana dimaafkan kalau sedikit, banyak tak dimaafkan. Faham tak? Banyak tak dimaafkan. Seperti masalah darah ajnabi. Jadi darah ajnabi ini dimaafkan kalau sedikit dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Dan darah sendiri kalau banyak, cuba kamu tengok ada syarat-syarat yang disebut tadi. Fi'lu fa'il, jangan dengan perbuatan sendiri. Adamu mujawazatil mahal, tidak berpindah daripada tempat yang kena. Tidak berpindah daripada mastaqarra alaihi inda khuruji, tempat darah tu mula keluar. Jadi ada beberapa perkara yang perlu difahami maksud dia. Kita tengok dalam kitab Tuhfah ni, setelah membahaskan tentang apa ni, Wani Muzubab ni, kamu dengar dia punya pelbagai, ni banyaklah dia punya perbahasan dia. Daripada situ kita boleh faham, contohnya apakah yang dimaksudkan dengan ajnabi. Bila badan seseorang tu kena darah, dekat tubuh dia tu contohnya ada daki, dekat tubuh dia tu ada air, peluh, kat tubuh dia tu mungkin ada air dia wuduk dan seumpamanya lah. Itu benda ajnabi lah. So adakah itu juga memudaratkan? Adakah ia juga memudaratkan? Lalu darah itu dihukum sebagai tidak dimaafkan walaupun sedikit. Dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan tempat darah tu, mahal, tempat darah tu apa maksudkan? Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Qultu, saya mula baca daripada perkataan qultu, daripada Tuhfah. Al-asahu 'inda al-muhaqqiqin, bal fil majmu' annahu al-asah biittifaqil ashab al-'afu mutlaqan. Maksudnya dalam masalah yang sebelum tu. Tengok masalah sebelum tu apa? Masalah damul baraghis, yang disebutkan bahawasanya kalau banyak tak dimaafkan, ataupun sedikit tapi dia tersebar dengan sebab peluh. Dia sikit tapi bila peluh benda tu dia merebak, maka tak dimaafkan langsung. Kemudian disebutkan pula wa tu'raful kathratu bil 'adatil ghalibah. Banyak itu dikenali, diketahui dengan adat yang ghalib. Sebelum kita teruskan, bila kita berdepan dengan syak, satu orang tu dia syak, darah yang kena tu sikit ke banyak?
Faham? Sedikit ke banyak? Jadi mana-mana masalah yang seumpama tu, mana-mana masalah yang disyaratkan sedikit, kemudian datang syak tak pasti, dia sikit ke banyak, maka dalam nak menghukumnya kita pakai kaedah asal. Apa maksud memakai kaedah asal? Asalnya baju kita adalah suci, faham? Dan telah datang kepada kita sesuatu yang berlaku syak, adakah dia itu memudaratkan baju kita ataupun tidak. Maka bila berlaku seperti itu, maka kita hukum asal, iaitu kita kira sedikit. Satu lagi, antara sedikit dengan banyak ni, sedikit tu asal, banyak tu adalah bukan asal. Sebab sesuatu tu dia mula sikit dulu, baru banyak kan. Maka kalau dia tak pasti, ni sikit ke banyak ke, kita hukum sikit. Faham? Mudah. Sama juga dalam masalah air 2 kolah. Air dia 2 kolah, kemudian dia ada ambil cedok, kemudian berlaku syak. Air ni masih lagi kira 2 kolah ke ataupun sudah kurang? Sebab dalam masalah air 2 kolah, pendapat yang muktamad, ukurannya adalah takriban, bukan tahdidan. Kalau kurang 1 ritel, 2 ritel, kita kira masih lagi hukumnya hukum 2 kolah. Maka berlaku tak pasti, ini dah kurang daripada paras tu ke ataupun tidak, maka kita hukum adalah apa? Kita hukum asalnya air itu masih lagi 2 kolah, dan kita syak pada adakah dia sudah kurang daripada 2 kolah, maka kita hukum dia 2 kolah. Maksudnya kalau masuk najis, kita hukum air itu masih lagi suci. Faham tak? Ini kaedah standard dalam apa? Dalam fiqh. Bila kita syak pada mubtil, berlaku perkara yang membatalkan wuduk kita, syak, berlaku ke tak berlaku? Contohnya di tengah semayang bergerak, kemudian dia syak, dia bergerak tadi ni 3 kali tu berturut-turut ke tidak berturut-turut, maka dia tak perlu nak pening kepala syak lama-lama. Kita hukum asalnya solat itu masih kekal. Faham? Asalnya belum berlaku perkara yang membatalkan solat. Asalnya tidak berturut-turut. Sebab berturut-turut dengan tidak berturut-turut, tidak berturut tu asal. Faham? Berturut-turut tu adalah apa? Farak. Maka mudah. Faham tak? Sebab itu kalau satu orang dia ambil wuduk, dia dipegang oleh khunsa muskil, maka wuduk dia kita tak hukum batal. Faham tak? Sebab apa? Syak pada mubtil. Mungkin dia lelaki, mungkin dia perempuan. Asalnya wuduk kita masih ada lagi. Dan begitulah seterusnya. Kias. Qultu al-asahu indal muhaqqiqin bal fil majmu' annahu al-asah bittifaq al-ashab Syafi'i al-afu mutlaqan. Maksudnya masalah tadi ni, masalah tersebar dengan peluh damul baraghis tadi, dimaafkan secara mutlak. Wa in kathura muntashiran bi'araq wa in jawazal al-afu mutlaqan wa in kasura muntashiran bi'araq wa in jawazal badan. Ni dalam Tuhfah. Walaupun dia itu daripada badan kena ke baju. Faham? Jadi baju ni sebenarnya bukan tempat keluar darah.
sebab keluar darah kat badan. Tapi bila orang pakai baju, tak dapatlah nak dielakkan daripada kena darah tersebut. Faham tak? Jadi kalau kita maafkan, oh darah tu dimaafkan, tapi kalau kena baju tak dimaafkan, jadi dia kena buka baju. Faham? Buka baju tu masyakkah. Dia kena solat buka baju kalau nak supaya darah tu dimaafkan. Faham tak? Jadi oleh kerana baju tu adalah benda yang tak dapat, tidak akan kena sentuh dengan kawasan badan. Tadi itu ibarat dalam Nihayatul Zain. Maka dia kata benda yang tak dapat tidak akan tersentuh dengan kawasan yang kena darah, maka dimaafkan. Maka baju ini walaupun kena darah, maka dia termasuk benda yang berhajat kepadanya, maka dimaafkan. Kama tadahu itlaquhum. Okey. Wala yunafihi, kenyataan ini tidak bertentangan kenyataan ini tidak bertentangan dengan masalah yang akan datang, iaitu masalah darah apa? Darah bekam. Darah bekam. Sama ada bekam kepala ataupun bekam badan. Nanti kita belajar masalah darah bekam. Dia punya syarat dia adamu mujawazatil mahal. Maknanya kalau dia bekam tu, songkok dia akan berdarah kan? Kalau dia pakai songkok, tak apa. Tapi kalau darah tu mengalir pergi tempat yang bukan dicop, bukan yang mana kalau orang bekam dia akan keluar di situlah. Jadi kalau bekam ni dia ada kawasan liputan dia. Bukan maknanya darah tu jangan melebihi titik apa tu? Titik apa toreh tu. Oh, macam tu jenuh lah. Faham? Maksudnya darah itu tidak melebihi kawasan yang biasanya darah akan mengalir bila ditoreh di sini. Lebih daripada itu tak dimaafkan. Dimaafkan tapi sedikit. Dimaafkan. So di sana disyaratkan adamu mujawazatil mahal. Tapi di sini tidak disyaratkan walaupun mujawazah. Walaupun mujawazah. Maka dikata kat sini beza. Beza sebab apa? Ibtila di sini dalam masalah yang apa ni, damul baraghis ni dia lebih banyak. Maka bila dia punya ibtila tu banyak, maka dia lebih banyak dimaafkan berbanding apa? Berbanding yang sekadar ditoreh di bahagian tertentu daripada kepala misalnya, ataupun daripada badan sahaja. Dia punya ghayah dia wa in tafahasha wa tabbaqa thawba 'ala al-mu'tamad. Walaupun darah tu yang dengan sebab baraghis tu dia begitu banyak keluar sampai penuh baju, maksudnya sampai merebak, habis baju jadi merah. Faham? Tabbaqa thawba. Walaupun dia keluar itu banyak sampai meliputi pakaian dia, maka tetap dimaafkan. Wa tabbaqa thawba. Ini ada khilaf lah. Dia ada khilaf antara Ibn Ramli dengan Ibn Hajar. Ibn Ramli mensyaratkan, walaupun kita benarkan dia itu kena pada pakaian, tapi jangan sampai penuh, sampai jadi merah baju tu. Kalau sampai banyak setara itu yang bersifat fahisyah, maka tak dimaafkan. Kalau banyak tapi tidaklah sampai tabbaqa thawba, ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Ramli dalam masalah ni. Khalas. Kemudian na'am, mahallul afwi huna, yang tempat kata dimaafkan ni, wa fima marra, dan juga pada yang telah disebutkan sebelum ni. Yang kata dimaafkan ini pada sini, yang sebelum ni, yang akan datang,
Ini syarat ni sama. Haitsu lam yakhtalid bi ajnabi. Selagi mana dia tidak bercampur dengan ajnabi. Wa illa, kalau dia bercampur dengan ajnabi, lam yu'fa an syai'in minhu. Kadza zakarahu kathirun. Begitulah yang telah disebutkan oleh kasirun, maksudnya kebanyakan ulama Syafi'i. Banyak ulama Syafi'i. Kalau dia bercampur dengan ajnabi, maka dia tidak dimaafkan langsung. Dia tidak dimaafkan langsung. Okey. Kemudian kita tengok pula pada yang disebut sebagai ajnabi. Dia kata dalam Hasyiah Syarwani ni, ajnabi ni dia merangkumi sama ada ajnabi itu benda yang jamid ataupun cecair. Benda yang jamid tu macam contoh tanah. Dalam syarah Imam Ramli, nak ibarat dia, fa in ikhtalata bihi bil ajnabi lam yu'fa an syai'in minhu, tidak dimaafkan sedikit pun. Maka wayul haqu bidzalika ma law halaqa ra'sahu, dia cukup kepala dia. Fajaraha hala halqihi, lalu masa dia cukup kepala dia telah luka. Waqtalata damuhu bi balli sya'ri, darah dia bercampur dengan lembapan rambut. Darah dia bercampur dengan basah rambut. Ataupun dia garu. Dia garu dia punya bisul, dum, sehingga keluar darah. Kemudian dia letak ubat. Dia letak ubat. Jadi ubat tu kan bercampur dengan darah. Kama afta bihil walid. Ini di sisi Imam Ramli dan juga ayahnya. Tapi musannif berbeza pandangan dalam dua masalah ni. So musannif di sisi Ibn Hajar, kalau orang cukup kepala, terluka ni antara benda yang ghalib berlaku. So bila terluka, darah tu dekat kepala dia tu adalah basah rambut tu. Jadi kalau darah tu kena, dimaafkanlah sebab benda tu kerap berlaku. Jadi dalam dua masalah sebut tadi kan, Ibnu Hajar berbeza pandangan dengan Imam Ramli. Wa ya'ti anifan 'ani syarih khilafuhu fil mas'alatain. Khilaf. Jadi nanti kita akan baca ibarat daripada Imam Ibn Hajar. Sebab itu Ali Syubramalisi ketika buat hasyiah kepada perkataan Imam Ramli tadi yang mengatakan tidak dimaafkan, kata beliau, qauluhu ma law halaq wal aqrab al-afu mutlaqan. Jadi kita ni dalam bab dimaafkan, kita cari yang paling ringan lah. Kalau orang tu dia was-was, dia nak hilangkan was, dia cari pendapat yang berat. Dia memberatkan diri sendirilah. Faham? Apatah lagi khilaf ni antara Ramli bin Hajar. Sawa'un kana ad-damu min al-jarh al-hasil bil halq aw min al-baraghis wa nahwiha li mashaqqati al-ihtiraz anhu. Sehingga masyaqqatul ihtiraz ni dijadikan sebagai satu formula, sebagai dhabit untuk kita nak hukum yang benda tu dimaafkan. Bal al-'afu an hadha aula min al-'afwi 'anil busaq fi kummihi alladhi fihi damul baraghis. Sebab ulama ada bahaskan, satu orang tu dia ludah dekat dia punya kum dia. Jadi dia punya kum dia ni ada apa? Ada darah pijat.
dia punya lengan dia. Jadi bila dia tengah semayang, dia ludah, air liur dia tu kena pada kum yang ada darah pijak tadi. Sebab tengah semayang kan nak buang, dia pakai kum dia, maka dimaafkan. So kalau dalam bab tu dimaafkan, sebenarnya air ludah tu lagilah ajnabi. Kalau kat sana dimaafkan, dalam bab ni lebih-lebih aula untuk ini disebut oleh Muhasyi bagi Nihayah. Kemudian wa kharaja bihi ma law wada'a alaihi lasuqan min ghairi haqqin fakhtalata ma 'ala al-lasuq bima yakhruj min ad-damal. Dia kata beza pula dengan orang yang mana dia letak pembalut, dia letak plaster, ada ubat. Ubat kan, kita letak atas bisul kita. Jadi bila kita letak kain yang kita letak ubat tu, kita letak atas bisul tu keluar darah, mungkin lama-lama dia masuk pecah kan, maka itu dimaafkan. Itu tidak kita kena hukum dimaafkan, sebab itu termasuk daruriyatul ilaj, keperluan perawatan. Dia kalau nak rawat kena macam tu, dan benda tu memang kena balut secara berterusan. So kalau kita hukum najis itu boleh memudaratkan kesahihan semayang, maka dia tak bolehlah nak buat rawatan. Faham tak? Maka walaupun nanti darah ke nanah itu bercampur dengan ubat yang ada pada lasuk tadi, maka hukum itu semua dimaafkan. Faham tak? Dimaafkan. Habis. Itu kita baca hasyiah. Kita patah balik masuk pada tuhfah. Maka dia kata kalau bercampur dengan ajnabi maka tidak dimaafkan. Maka kata Imam Ibn Hajar, wa mahalluhu fil kathir, yang kata tak dimaafkan langsung itu kalau banyak. Wa illa nafahu ma fil majmu'. Tapi kalau kita tengok dalam kitab majmu' daripada ulama Syafi'i, ada surah-surah yang mana walaupun bercampur dengan ajnabi tapi dimaafkan. Maka sepatutnya ajnabi itu perlu ditafsilkan. Bukan asalkan bercampur dengan ajnabi mutlak tak dimaafkan. Sebab ada masalah-masalah yang fuqaha kita sebut bercampur dengan ajnabi tapi dimaafkan. Contoh, ikhtilatu damil haid birriq fi hadis Aisyah annahu ma'a dhalika yu'fa anhu liqillatihi kama yati. Darah haid itu bercampur dengan air liur. Ini surah dia macam mana? Kata ada dalam hadis Sayyidatina Aisyah yang maknanya dimaafkan. Maka sebab itu disebut itu kalau banyak. Kalau sedikit maka dia masih lagi dimaafkan. Maksudnya darah tu sikit, bukan ajnabi tu sikit. Faham tak? Dimaafkan. Ini kaid yang Ibnu Hajar tulis ni. Okey. Maksudnya Ibnu Hajar meletakkan syarat, kalau yang bercampur dengan ajnabi ni kalau sikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan. Ini Ibnu Hajar. Okey, tak apa. Wa kharaja bil ajnabi. Ini syarahan penting tentang ajnabi ni. Wa kharaja bil ajnabi ma lam yahtaj limumasati nahwi ma'i tuhrin wa syurbin wa tanashufin ihtajahu wa busaq fi sawbi kadhalika wa ma'u bal rasi min ghasli tabarrudin aw tanadhufin wa masati alati nahwi fassad min riqin aw duhnin wa sa'iri mahtija ilayhi kama sarrabi. Dia kata keluarlah dengan wa kharaja bil ajnabi. Jadi ta'rif ajnabi ni ataupun dhabit dia adalah apa? Ajnabi ni adalah ma lam yuhtaj
limumasah. Tadi dia guna apa? Dia guna ta'rif ajnabi apa dalam Nihayatul Zaid tu? Sini malam yahtaj ke yuhtaj ke limumasah. Maksudnya sesuatu yang mana tidak akan tersentuh dengan dia. Itu maksud. Kita tak dapat elak, kita perlu bersentuhan dengan dia. Memang dia tu ajnabi, tapi dia mustasna daripada memudaratkan. Faham? Ma yahtaj, kalau yang ajnabi ni ma lam yahtaj lah limumasah. Ma lam yahtaj limumasah. Contohnya nahu, contoh yang diberikan air bersuci. Air bersuci, dia ambil wudu. Jadi air wudu tu kena tempat dia punya luka darah tu. Jadi air tu ajnabi kan, tapi dimaafkan. Ataupun dia minum air, jadi air tu minum ada menitik-menitik kena kawasan darah tu, bercampur, dimaafkan. Faham tak? Itu semua tak memudaratkan. Contoh lagi apa? Contoh lagi dia kata ubat yang dia kena letak dekat luka tu, ajnabi, tapi kena letak. Itu semua tidak memudaratkan. Nahu ma'i tuhrin wa syurbin wa tanashufin. Nak kesak yang dia perlukan. Okey. Ihtajah wa busaq fi thawbi. Dia busaq, masalah dia apa? Dia ludah tu kena baju dia tu ada darah, dimaafkan. Wa busaqun fi thawbihi kadzalika, yang dia perlu kepadanya. Bila dia perlu tu khususnya bila dalam sembahyang lah. Faham? Bila sembahyang dia nak kena ludah. So ludah bahagian kum dia dah ada darah baraghis tadi atau darah luka dia, dimaafkan. Wa ma'u balali ra'si, air basah rambut. Kenapa air basah rambut tu? Kerana dia mandi tabarrud, mandi biasa. Jadi basah, ada luka kat kepala dia, kena air mandi tu, dimaafkan. Lagi tanazzuf, air yang dia kenakan kat badan dia sebab nak cuci. Faham tak? Tanazzuf termasuk. Wa mumasati alati nahwi fassad. Alat fassad ni, alat bekam tu kena sentuh. Kena apa? Kena minyak. Di tangan dia nak bekam tu kena letak minyak sikit. Jadi minyak yang dia guna untuk proses apa, bekam badan ke, bekam kepala ke, itu semua dimaafkan. Jadi dekat dia punya pisau dia tu ada minyak tu. Dia kata bercampur dengan air liur, mungkin dia nak bagi licin ke apa, tak tahulah buah air liur dia. Dia punya thabit dia wasair mahtija ilaih, semua sekali yang diperlukan kepadanya, tak dapat tidak. Maka dimaafkan. Kama sarraha bihi syaikhuna fil akhir wa ghairu fil baqi. Seperti mana syaikhuna kata, Syekhuna ni maksudnya Imam Ramli Kabir dan lain-lain disebut pada masalah yang lain. Okey, kita tengok pula dalam hasyiah. Dia bagi contoh apa? Air mandi kan. Wasair mahtija ilaihi. Dia bagi contoh lagi. Kita ambil contoh furuk pelbagai supaya kita mudah faham. Dia kata wa minhu ma law masaha wajhahul mubtal. Dia kata muka dia lembab. Lepas tu dia lap dengan baju dia, dengan hujung baju dia. Jadi hujung baju dia tu darah, dia pergi lap. Maka walaupun dia ada kain lain, dia ada kain apa, good morning yang lain, tapi dia guna baju juga, walaupun tak ditaklifkan. Faham tak? Walau kana ma'ahu ghairu. Apa contoh lagi? Ma law araqa badanuhu.
dia punya badan dia berpeluh. Jadi bila badan dia peluh, famasahu biyadihi mubtalah, lalu dia apa? Dia lap dengan tangan dia yang basah. Jadi kawasan badan tu ada darah. Faham tak? Tangan dia basah, lap. Itu semua dikira diperlukan. Maknanya dalam hukum itu dia tidaklah rigid sangat. Faham tak? Maksudnya syariat memudahkan. Oh, ada pilihan lain ni. Selagi ada pilihan lain, kalau pergi pakai tangan, maka tak dimaafkan. Tak. Walaupun ada yang lain, dia itu kira perlu. Faham? Walaupun dia ada alternatif yang lain, tetap dimaafkan. Jadi mudahlah kita menyelesaikan masalah kita. Walaysa minhu fima yadhhar ma'ul ward wa ma'uz zahar fala yu'fa anhu idza rusha al qalil katsir. Tapi kalau cecair yang kena dekat baju tu adalah air mawar. Contohnya dia pakai apa benda? Bakhah. Bakhah tu maksudnya penyembur minyak wangi. Dia sembur kena dekat apa? Dekat kawasan baju yang ada. Itu kira ajnabi. Itu tak termasuk. Faham tak? Itu tak termasuk. Dia kata ma'ul apa? Ma'ul ward, air mawar. Air bunga. Fala yu'fa anhu idza rusha alaihi qalilan aw katsiran. Selagi mana dia tak perlukan air mawar itu untuk berubat mata dia. Bagi contoh, mata dia ada penyakit, bukan penyakit yang memerlukan dia titik air mawar dekat mata dia. Lalu bila dia titik tu ada kena kawasan yang kata darah tadi, yang itu dia masuk bab tadilah. Dia masuk kalau benda asing itu kita titikkan, kita sapukan atas tujuan tadawi, walaupun dia ikhtilat dengan apa? Dengan darah, maka dia dimaafkan. Tapi Ar-Rashidi dia beza. Dia kata bagi dia pemakaian minyak wangi ni pun termasuk essential. Tahu essential? Tablik pun nak pakai lah. Termasuk keperluan, termasuk benda penting. Faham? Termasuk benda penting. Sebab syariat menggalakkan pakai minyak wangi ketika raya, ketika Jumaat. Jadi kalau orang tu dia baju dia tu ada darah yang tadi, dia pakai minyak wangi, minyak tu kena dekat kawasan, maka di sisi Ar-Rashidi dia melihat bahawasanya itu pun dimaafkan, sebab minyak wangi ni adalah benda yang perlu segi syarak. Mungkin segi fitrah manusia tak perlulah, tapi segi syaraknya diperlukan. Maka di sisi beliau hatta minyak wangi pun dimaafkan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok balik. Qala maksudnya Imam Ramli kata bi khilafi ikhtilati. Ini Imam Ramli lah. Dami jurhi ra'si inda halqi bibali sya'ri atau bidawa'in wudi'a li nudratihi fala masyaqqata fil ihtirazi anhu inda fi nazar. Ibn Hajar dia nazar pada pandangan guru dia, iaitu Imam Ramli Kabir, Syihab Ramli, bahawasanya dua masalah tadi itulah. Wa fihi nazar. Di sisi beliau tetap tak dapat kita nak nafikan masyaqqah. Bila bercukur tu ada luka, so luka itu akan berlaku dan ada basah pada rambut yang kena pada kepala, so dimaafkan. Wa fihi nazar wa ma 'ullila bihi mamnu'. Apa yang guru telah ta'lilkan. Apa ta'lil yang Imam Ramli bawa? Dia kata nadir. Dia kata benda nadir. Bila nadir kal ma'dum. So bila nadir kal ma'dum, kita kira dia tidak dimaafkan. Jadi bila orang bercukur, darah tu dimaafkan sebab sikit. Tapi jangan darah tu bercampur dengan basah rambut. Faham? Kalau orang cukur, darah dia bercampur dengan basah rambut itu, maka tidak dimaafkan. Tapi kalau lepas cukur dia mandi, jadi dia kena dengan air mandi.
maka dia masuk dalam bab lain. Faham? Dia masuk dalam bab air ghuslu tanazuf ataupun tabarruk yang sebutkan tadi. Itu yang dimaafkan di sisi Imam Ramli pun. Yang dimasukkan adalah apa? Lepas dia cukur, dia terus je semayang. Contoh, dalam keadaan kepala dia berdarah dan darah tu bercampur dengan basah rambut. Dimaafkan ke tak dimaafkan? Dia kena basuh dulu ke tak kena basuh? Itu perbahasan dia. Okey? Orang lepas bekam, dia nak kena basuh ke atau dia terus semayang? Main dia sah tak? Itu dia punya faedah perbahasan tentang masalah bekam tadi. Wa fihi nazarun wa ma 'ullila bihi mamnu' wa la yunafi ma taqarrara itlaq Abi Ali ta'sir rutubatil badan li'annahu mahmulun ala tarattubihi bighairi muhtajin ilaihi. Jadi tidaklah bertentangan dengan apa yang kita dah sebutkan tadi ni, bahawasanya apa, kalau air suci tu dimaafkan, bercampur dengan apa semua dimaafkan. Dia tak bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Abi Ali. Siapa ni? Muhammad Syafi'i ni. Yang Abi Ali ni mengatakan rutubatul badan, kelembapan, kebasahan badan itu dia akan memberi kesan. Maksudnya tak dimaafkan. Bahkan Abu Ali dia mutlak, dia tak ada tafsir. Asalkan rutubatul badan, maka tak dimaafkan. Ini Abi Ali ni ulama' mutaqaddimin kan. Jadi perkataan dia perlu dinilai juga. Maka cara kita memahami mutaqaddimin punya, antara cara dia adalah dipanggil hamal. Jadi kita tanggung maksud teks ataupun ibarat daripada Abu Ali tadi adalah selain daripada muhtaj ilaih. Faham? Muhtaj ilaih. Maksudnya yang beliau maksudkan rutubah badan yang terhasil daripada sesuatu yang apa? Yang tidak diperlukan. Kita bicara pada yang diperlukan, dan beliau beliau sebut pada apa? Pada yang tidak diperlukan. Itu cara hamal dia. Okey. Habis ni kita baca panjang sikit sebab masalah ni salah penting kan. Panjang sangat. Bal atlaqa ba'duhum al-musamahata fil ikhtilat bil ma'. Bahkan sebahagian ulama Syafi'i itlaq. Maksudnya dalam ta'bir mereka mutlak. Sebarang percampuran darah, ni darah tau, bukan najis. Saya dah sebut dah. Kalau darah ni dia dalam bab najis dalam mazhab Syafi'i ni dia ada special. Faham? Dia tak sama hukum ni dengan najis-najis yang lain. Macam contoh satu masalah, darah kena kat badan dia tu bersepah-sepah, sikit. Kalau dicampur-campurkan, dia jadi banyak. Faham? Kita nak kira dia sikit ke nak kira dia banyak? Dalam surah yang mana sikit sahaja dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Dalam surah tu. Kalau kita hukum dia banyak, maka tak dimaafkan lah. Dia bukan setumpuk ni banyak. Dia sikit. Tapi kalaulah dicampurkan, kuantiti tu dia jadi banyak lah. Dia jadi bulat besar. Jadi kita nak iktibar dia mutafarriqah ke, ataupun kita nak iktibar dia secara takdir kalau dia mujtami'ah. Maka ada khilaf antara Imam Haramain dengan Imam Ghazali. Pendapat muktamadnya kita kira sikit. Faham? Walaupun kalau ditakdirkan dikumpulkan, dia jadi banyak. Berbeza dengan masalah lain. Masalah apa? Masalah najis yang mana tidak dilihat oleh tarf, kan dimaafkan. Maka fuqaha bahaskan macam mana pula kalau titik air kencing tu yang tak nampak, sepatutnya dimaafkan. Tapi dia punya titik tu banyak, ada 1000 jarum, 1000 mata.
Kalau dikumpulkan dia jadi banyak. Kita nak kira sikit ke banyak? Faham? Maksudnya kita nak ambil iktibar dia secara berasingan, ataupun kita iktibar dia secara andaian kalau berkumpul. Di sana muktamad dia adalah kira banyak. Faham? Kenapa? Kerana darah ni dia lagi ringan hukum dia berbanding najis selain daripada darah. Sebab yang tu contoh ni diberikan untuk nak tunjukkan perbezaan hukum dalam masalah darah, najis darah dan selain daripada. Mazhab Hanafi tak ada macam tu. Mazhab Hanafi semua najis sikit dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Faham? Sebab itu kalau semayang ada najis sikit-sikit boleh jalan. Lagi jalan. Ada kuning-kuning sikit tak apa. Tak ada masalah. Faham? So dia ada bezakan antara sedikit atau banyak, mutlak. Kita mutlak macam tu tak ada. Beza sikit banyak ni hanya ada pada masalah darah. Kecuali dalam surah Masyaqqatul Ihtiraz itu bab lain. Faham? Kalau Masyaqqatul Ihtiraz dia tak ada khusus hanya darah aja, bukan darah pun ada dia punya. Itu kemaafan dari sudut lain. Faham? Ini kemaafan dari sudut material ataupun zat dan najis. Okay. Wastadalla lahu binaqlil asbahi an mutawalli wa mutaakhirin ma yu'aiduhu wa haythu kana wa haythu kana ni. Jadi syarat tadi apa? Dah selesai dah. Perbahasan tentang syarat tidak bercampur dengan ajnabi. Ini syarat kedua. Yang dalam kitab dia takbirkan dengan apa? Dengan apa? Fi'lu fa'il. Faham? Kat sini takbir dia wa haitsu kana fi malbusin lam yuta'ammad isabatuhu lahu. Dia punya syarat dimaafkan tu sekira-kira dia tidaklah ada pada pakaian yang disengajakan untuk dikenakan darah itu pada pakaian. Kalau ada unsur kesengajaan, dia lain hukum dia. Wa illa maksudnya kalau ada kesengajaan. Ka'an qatala qamlan. Qummal kan apa ni, apa panggil? Kutu. Jamak dia qummal. Fi badanihi, badan dia, au saubihi fa asaba minhu damun. Dengan sebab dia bunuh kutu tadi kena darah. Au hamala thawban fihi damu baraghitha masalan. Ataupun dia kain tu bukan dia pakai, dia bawa. Dia yang dimaafkan kalau benda tu memang pakaian kita. Benda bukan pakaian ni meliputi inilah. Ni rida, baju, serban, seluar, spender. Itu semua malbus. Tapi kalau saub yang kena darah tu mahmul, dia pergi bawa, itu cerita lain. Au hamala thawban fihi damu baraghisi masalan. Au salla alaihi, dia solat atas benda tu. Mana bukan pakai lah, dia sejadah. Lam yu'fa illa 'anil qali. Kalau surah-surah tadi dia sikit je dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Faham tak? Maafkan jugalah, tak adalah kata tak dimaafkan. Tapi lam yu'fa illa 'an qalil, sedikit saja dimaafkan. Naam. Macam mana pula dengan pakaian yang dia pakai tapi hanya sekadar tajammul, aksesori. Dia pakai rida atas badan kan, pakai rida tutup ni, serban betul pakai lagi. Jadi benda tu bukan pakaian, melainkan pakaian jenis tajammul. Adakah pakaian yang jenis tajammul kita bagi hukum seperti pakaian yang memang diperlukan? Baju, seluar kan? Yang pakaian tajammul sama tak hukum dia dengan pakaian biasa? Ada khilaf. Tapi Ibn Hajar sebut na'am,
lima labisahu zaidan litajammulin aw nahi hukmu baqiyati malbusihi ala auja. Ibn Hajar mentarjihkan hukum dia sama macam pakaian yang perlu, maknanya dimaafkan. Khilafan liqadiyati kalamil qadhi binisbati li nahwi salah. Habis. Okey, kita tengok lam yu'fa'an kali dalam Hasyiah Syarwani. Walau nama, kalaulah dia ni tidur pakai baju, lalu pijat kan, fakathura fihi damul baraghis, lalu banyaklah darah baraghis, iltahaqa bima yaqtuluhu minha amdan limukhalafati sunnah min al-ari 'inda an-nawm, dzakara Ibn al-Imad bahsan wa huwa mahmul ala 'adam ihtiyaj lin-nawm fi wa ila 'ufiya anhu wa min 'illati yukhadhu annahu law ihtaja ilayka an lam ya'tadhu 'ufiya anhu, wadh-dhahir ala anna fi asli bahthi waqfah wa min al-haja an yakhsha 'ala nafsi ad-darar idha nama 'uryanan wa la yukallaf fi i'tizaw li yanama fi lima fi min al-haraj. Ada khilaf. Ini fuqaha mutaakhirin lah bahaskan. Okey, dia tidur, dengan sebab dia tidur tu, maka terkena apa pijat-pijat tu, berdarah kan. Kalau dia tak baring, benda tu tak berlaku. Kalau dia baring, benda tu berlaku. Maka sebahagian ulama kata tak dimaafkan. Itu kira dia jadi punca. Sampai suruh tidur pakai baju. Bukan tidur, kenapa suruh tidur pakai baju tu? Tukarlah baju. Faham? Dia tukarlah baju lain. Ada khilaf, maksudnya nampak tak fuqaha oleh kerana isu perlu kan, dia punya kaid dia perlu tak perlu. Jadi perkataan perlu ni oleh kerana dia subjektif, maka kalau berlaku khilaf kita tak perlu nak pelik, biasa. Faham? Ada ulama melihat benda tu perlu, ada ulama melihat benda tu tak perlu, dia boleh lagi ada pilihan. Sebab itu mereka tak khilaf kalau orang ni dia tak beradat untuk tidur tak pakai baju. Faham tak? Dia tak beradat, ataupun dia tidur memang perlu pakai baju tu kerana faktor musim, faktor kesihatan. Maka dalam surah ni tak ada khilaf bahawasanya kalau dengan sebab dia tidur lalu jadi banyak darah tu, maka dimaafkan. Bahkan As-Sayyid Al-Basri, ulama Mekah yang mutaakhirin ni, mengatakan kalau kita kata dia dimaafkan secara mutlak tanpa perlu tafsir-tafsir tadi pun tidak baik untuk difatwakan seperti itu. Biasa berlaku khilaf macam ni sebab benda yang dia kata, dia punya dhabit dia berhajat, tapi dalam nak mentafsirkan benda tu hajat tak hajat, berlaku sisi pandai berbeza, itu lumrah biasa. Okey. Dalam fatwa Imam Ramli, mana ni? Okey, tak apa, tak perlu lah tu. Tempat kita tak banyak kutu. Kalau orang pergi musim panas kan, dekat Zakaria, Madrasah Zakaria South Africa tu, dia bangunan dia orang buat bangunan jenis bata merah tu, dan dia tak ada plaster. Dekat sebahagian daripada asatizah yang khiri sana pun buat bangunan kat Malaysia pun macam tu, macam Darul Hikmah kan. Darul Hikmah dia buat bangunan bentuk style macam Eropah lah, maksudnya bata merah, dia tak ada plaster, cat-cat tak ada terus. Darul Hikmah yang dekat Kemencih apa semua. Tapi dia punya masalah dia bila musim panas pijat lah. Faham? Pijat duduk dalam tu. Jadi benda tu nak elak plaster, tak boleh keluar. Faham tak? Jadi sekarang ni dekat Zakaria tu baru difikirkan macam mana nak buat plaster baja, nak kena pijat. Kat Rewin banyak pijat.
Samudin. Musim panas, musim talih pun banyak. Musim panas kan, bijak. Okey, kita tengok lagi. Panjang kita ni. Wadamul la li nahwi ma'in qalilin ay lam yahtaj li mumasatihi lahu fayanjuz bi wa in qallah. Tapi kalau benda-benda tu tak diperlukan, maka dia itu akan menjadi mudarat. Faham? Dia akan jadi mudarat. Akhrajal muhtaj li mumasatihi fayufidu annahu, dia bagi contoh kan, annahu law adkhala yadahu ina'an fihi ma'un qalil. Dia bagi contoh kan, orang tu dekat tangan dia ada najis yang darah yang dimaafkan. Macam mana kalau dia celup tangan tu masuk dalam satu bekas yang air kurang 2 belah? Kita nak hukum air tu tak najis ke tak? Sebab air yang kurang 2 belah, kalau apa? Kalau kena najis walaupun sedikit, tidak berubah mudarat kan? Kita dah hukum darah tu dimaafkan. Sekarang ni dia pergi celup tangan dia. Lau adkhala yadahu ina'an fihi ma'un qalilun. Bukan ma'un qalil. Itu satu contoh. Satu lagi ma'i'. Dia celup-celup kuah kan. Dia ada dekat tangan dia tu darah. Tapi kalau ikut dia punya nisbah dia dimaafkan. Aw ratbun li ikhraji ma yahtaju li ikhraji lam yunajjis. Tidak menjadi najis. Faham tak? Tidak apa? Najis. Sebab bila benda tu dimaafkan, dan benda yang tadi tu semua adalah keperluan, dia ada satu kaedah, darah yang dimaafkan lam yunajjis. Faham? Wa ma apa ni? Najisun ma'fu'un anhu la yunajjis ghairahu. Dan saya sebut semalam, satu ulama membahaskan, mencadangkan, bila kita hukum orang itu dia kena gusip darah, jadi dimaafkan. So bila dimaafkan, dia punya kaedahnya najis yang dimaafkan tidak menajis benda lain. Faham? Najis yang dimaafkan la yunajis. Bila dia dimaafkan, dia tak menajiskan. Sebab itu bila lalat tu masuk kan dalam air tu tidak dihukum najis. Bila dia minum ke, dia tuang ke, dia tak najis. Sebab apa? Bila kita hukum bangkai itu sebagai dimaafkan, maka la najis. Itulah yang kita jadikan sebagai dasar masa buat bahas masail berkaitan dengan daging yang berdarah, kita masak buat kuah. Siapa datang bahas masail? Ada? Tak pergi? Dekat Tangkali. Maka keputusan dia, walaupun masyhurnya kata kuah ni, yang masak ikan ke, masak daging ke, kuah tu kalau kena baju kena basuh. Faham tak? Tapi setelah ditengok ibarat, maka berdasarkan satu ibarat yang mengatakan najis yang dimaafkan, dia tidak menajiskan. So bila kita hukum daging tu yang ada darah pada daging tu dimaafkan. Jadi kalau orang tu dia nak masak daging, dia bubuh air tu akan jadi merah kan. Kalau dia tak nak merah, dia kena basuh sampai kecut tak ada darah. Jadi bila kita hukum darah pada daging tu dimaafkan, maksudnya kalau makan pun tidak berdosa, maka apa-apa keperluan yang diperlukan dalam rangka nak masak daging tu dimaafkan lah. Kita buah kari, kita bubuh apa benda apa semua dalam tu, maka semua bubuh sayur, sayur tu semua tidaklah menjadi najis. Faham? So bila dia tidak menjadi najis, tak perlu basuh. Okey? Jadi dia kata lam yunajjis. Ibnu Qasim ala Ibn Hajar. Wa min zalika, contoh lagi, ma'ul marahid. Air marahid. Marahid ni apa? Tandas. Wa ikhrajul ma' min zair masalan fatanabalahu fihi anna min al-'afi an takuna bi asabi aw kafi najasa ma'fa fa yakulu bidzalika min ina'in fihi ma'i. Dia kata antara benda yang dimaafkan, dekat tangan dia ada najis yang dimaafkan. Faham? Lalu dimakan nasi.
Jadi bila dia makan nasi, nasi tu bergaul lah dengan najis tadi. Maka boleh tak? Boleh. Faham? Dah kita hukum dimaafkan. Najis tu dimaafkan, tapi jangan makan pakai tangan, kena makan pakai sudu. Tak ditaklifkan. So kalau darah yang kat tangan tu kita hukum sebagai dia dimaafkan. So kalau dia perlu buat sesuatu, perlu sentuh, perlu pegang, benda tu perlu. Perlu ni bukan sampai tak darurat, perlu. Perlu biasa-biasa perlu. Kan? Dia nak pegang sampai darurat. Kalau dia tak pegang benda tu mati, baru boleh pegang. Tak ada ditaklif sampai macam tu. Tu darurat, tak perlu. Benda cerita bukan sampai perlu darurat. Makan kan? Boleh je makan pakai sudu. Dia tak ada tafsir. Kalau dia boleh makan pakai sudu, tapi dia makan juga pakai tangan, lalu kena dekat nasi tu, maka dia kira makan najis. Tak ada. Dia makan pakai tangan macam biasa je. Faham? Itu semua dikira perlu, maka dimaafkan. Ini siapa sebut ni? Ini Ibnu Qasim alal manhaj, manhajut tullab. Anna minal afi an takuna bi asabi'ihi aw kaffi najasa ma'fuwan anha. Fayakulu bizalika, lalu dia makan min ina, daripada bekas yang ada cair. Makan nasi tu dia ada kuah kan? Kuah tu cair. Maafkan. Tak ada masalah. Okey? Wadamul batharat. Kal baragis. Fayu'fa anhu, dimaafkan. Haitsu lam yu'sar mutlaqan 'ala al-asah li ghalabati al-ibtila'i biha aidan. Maknanya kalau dia bukan picit bagi pecah, itu tak ada khilaf bahawasanya dimaafkan. Bukan. Fayu'fa anhu haitsu lam yu'sar mutlaqan 'ala al-asah li ghalabati al-ibtila' biha aidan. Waqila maksud dia masalah jerawat ni, kalau dia tidak pecahkan sendiri, maka tak ada khilaf, dimaafkan sedikit ataupun banyak. Faham? Tapi kalau dia yang pecahkan, ada khilaf. Maksudnya khilaf tu kata, kalau dia pecahkan, sedikit dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Itu maksud dia. Waqila in asarahu, ada satu qil kata, satu wajah kata, in asarahu fala yu'fa anhu mutlaqan. Muqabil ni kata, kalau dia picit, sikit pun tak dimaafkan, banyak pun tak dimaafkan. Wal asahu annahu yu'fa an qalilihi faqat kadami barghusin qatalahu li'anna al-'asra qad yahtaju ilayhi. Okey, itu yang muktamad dia lah. Muktamad dia, kalau dia picit, maka hanya dimaafkan sedikit, banyak tidak dimaafkan. Dia bagi contoh macam darah kepada kutu yang dia bunuh. Jadi darah tu ada kat tangan dia dengan sebab dia lah kan. Bukan sebab dia duduk saja, datang benda tu yang picit keluar darah. Li'annal asra, sebab apa dia kata? Kadang-kadang picit tu benda yang diperlukan. Qala ba'duhum wa yushtaratu huna aidan alla yantaqila an mahallihi wa illa lam yu'fa illa an qalilihi akhdan min kalamin Nawawi wa ghairihi. Wa innama yattajihu dhalika fi ghairi muhadhil jurhi min al-thawb. Amma muhadhihi fayanbaghi an yulhaqa bi li darurati ibdal bi kasr intiqa. Ini syarat ni tadi sebut. Faham? Maksudnya darah ni dimaafkan kalau dia tidak berpindah daripada mahal dia. Kalau dia berpindah daripada mahal dia, maka yang dimaafkan itu sedikit saja dan banyak tak dimaafkan. Dan Ibnu Hajar kata, sepatutnya kita kena kata, syarat ni adalah untuk selain bahagian pakaian yang memang bertentangan dengan tempat tu. Contoh tubuh dia tu ada jerawat. Jerawat ni bukan kat muka je. Faham? Dia ada kat badan. Jadi bahagian-bahagian
yang bertentangan dengan kawasan-kawasan tu, kalau kena itu sepatutnya dimaafkan lah. Kita tak panggil lah darah tu berpindah daripada tempat keluar dia ke tempat lain tu maksudnya baju. Faham? Itu sepatutnya kita hukum sebagai dimaafkan. Sebab benda tu darurat. Dia memang kena pakai baju. Jadi bila kita maafkan pada dia, maka benda yang bertentangan dengan dia pun sepatutnya dihukum sebagai dimaafkan. Kemudian ulama bahaskan satu masalah. Satu orang dia ada 2 lai baju. Satu lai baju ada najis yang dimaafkan, satu lai tak ada. Adakah dia wajib kena pakai baju yang tak ada tu dulu? Kalau baju tu dah tak elok, dah busuk ke, bau, dia boleh pakai baju yang ada darah tadi? Tak. Dia tak ditaklifkan. Faham? Dia boleh biasa-biasa je. Biasa je. Tak perlu takalluf. Faham? Dia boleh pakai baju yang ada darah tadi, walaupun dia ada baju lain yang dia boleh gunakan, yang langsung tak ada. Waddamamil wal quruh wa mawdi'ul fasghi wal hijamah qila kal batharat. Ni ibarat ni. Fayu'fa an damiha qaliluhu wa kasiruhu ma lam yakun bi asrihi fayu'fa an qalilihi faqat. Jadi yang syarat bukan fi'lu fa'il. Cuba tengok tu. Syarat tu dia ada pada darah sendiri yang banyak. Faham? Darah sendiri yang banyak, dia punya syarat dia banyak itu dimaafkan selagi mana bukan dengan fi'lu fa'il. Kalau dengan fi'lu fa'il, dia hanya dimaafkan sikit je, banyak tak dimaafkan. Faham tak? Banyak dimaafkan selagi mana tak ada unsur fi'lu fa'il. Kalau ada unsur fi'lu fa'il, maka sedikit sahaja dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Antara contoh fi'lu fa'il, asr, kecil. Wal asahu, ini Imam Rafi'i kan, annahu in kana misluhu, ini tafsir Imam Rafi'i. Rafi'i ditafsirkan, tengok bekam apa semua tadi kan, dia hukum sama macam darah istihadah. Kalau dia tu jenis yadumu ghaliban, maka dia kena bersihkan, kena ikat dulu. Kemudian kalau lebih daripada tu dimaafkan. Kalau tak, maka hukum dia macam darah ajnabi, tak dimaafkan langsung. Imam Rafi'i punya pandangan kan, darah ajnabi ni tak dimaafkan langsung. Maka disebutlah dulu tafsil Imam Rafi'i. Wal asahu annahu in kana misluhu yadumu ghaliban fakal istihadati fayajibul hashwu wal asbu kama marra fiha thumma ma kharaja ba'du ufiya an wa illa bidamin wa illa ay yadum mislu ghaliban fakadamil ajnabi yusibu fala yu'fa an shay'in min al mushabbah wal mushabbah bihi. Musyabbah bihi maksudnya musyabbah bi darah ajnabi, musyabbah darah ni lah. Wa hadha aula min ja'lil awwal wahdahu wa qila yu'fa an qali qultu al asa annaha kal bahra. Faham? Ini yang muktamad dalam mazhab, damamil ke quruh ke, dia hukum dia macam batharat fi ma marrah. Tak? Maksudnya dimaafkan sedikit ataupun banyak, dengan syarat tidak berpindah daripada tempatnya dan bukan dengan fi'lu fa'il. Kalau dengan fi'lu fa'il, maka sedikit saja dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Li'annaha ghairu nadirah wa idza wujidat damat wa ta'azzara al-ihtiraz 'an latqiha. Jadi wa tanaqada al-musannifu fi damil fasli wal hijamah wal mu'tamad. Jadi ada sedikit tanaqud pada perkataan musannif dalam masalah darah fasdu dengan hijamah. Fasdu dengan hijamah. Jadi kita tanggung perkataan Imam Nawawi yang kata tak dimaafkan ni, apabila dia wal mu'tamad hamlu qawlihi bi'adamil afwi ala ma idza jawaza mahallahu. Okey, sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan mahal darah? Sekarang itu pun nak kena ada dhabit juga. Kalau dia melepasi mahal dia, maka sikit je dimaafkan, banyak tak dimaafkan. Jadi mahal tu benda apa? Ditulis kat sini, mahal ni adalah ma yunsabu ilaihi adatan ila thawbi, ma yunsabu ilaihi adatan. Tu dia punya dhabit dia. Ataupun dengan takbir yang lain, ma yaghlibus sayalanu ilaihi adatan.
wa ma hadahu min as-saw. Ini lagi baguslah yang bawah ni. Ma yaghlibu, apa ni? Ma yaghlibu as-sayalanu ilaihi adatan wa ma hadahu min as-saw. Ma yaghlibu, kawasan yang dikira tempat bala, tempat kena tak dapat elak daripada darah tu didefinisikan sebagai ma yaghlibu sayalanu ilaihi adatan wa ma hadahu min ath-thawb. Bagus tu dia punya topik dia. Bahagian tubuh yang mana ghalibnya kalau darah tu keluar dia akan mengalir sampai situ. Faham? Itu kira semua, itu semua dimaafkan. Lebih daripada tu barulah dipanggil jawazal mahal. Wa ma hadahu min ath-thawb, bukan sahaja atas badan, baju pun yang dalam lingkungan kawasan yaghlibu sayalanu ilahi pun, itu pun baju tu, kawasan baju tu kalau kena pun dikira apa? Dimaafkan. Faham? Wallahu alam. Ustaz apa? Khairi? Zaman semua. Kita habiskan ni. Tapi panjang lagi. Subhanallah, subhanallah. Astaghfirullah.